Korban juga diterima. Hubungi 0389263434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Dah 8.31 minit pagi di pagi Isnin dan kita maklumkan tadi kita ada analisis hari ini. Jom kita nak terus saja masuk ke dalam segmen analisis untuk pagi ini. Dan kita ada inovasi, kita ada artificial intelligence Ya. yang mana dimanfaatkan sebaik mungkin, tambah-tambah lagi dalam tempoh kita menghadapi pandemik COVID-19 atau COVID-19 seluruh dunia ni. Ada para cendekiawan ataupun bijak pandai yang telah mengusahakan sesuatu untuk kita ketahui bersama hari ini. Untuk segmen analisis, kita ada pensyarah kanan Malaysia Japan International Institute of Technology ataupun MJIIT, Universiti Teknologi Malaysia UTM bersama kita. Iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Ibrahim Syafiee. Ya, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam DJ Pian, DJ Azwan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi Selamat pagi. Doktor. Selamat Dah Raya, pakai Doktor. uniform. Sama colour uniform kita. Saya uniform asli. Pensyarah tu kan. Ya, memang dah plan ke apa nak pakai uniform Tak ni? janji. Baru pagi ni dapat nombor doktor. Ini selamat Hari Raya tadi DJ Azwan. Selamat Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ibrahim yang bersama kita pagi ini. Kita ada kita panggil satu inovasi Doktor lah kan. Apa yang kita nak kongsikan pagi ni. Mungkin sebagai pengenalan atau mukadimah Doktor, silakan kita perkenalkan apakah inovasi tersebut. Ya, silakan Doktor. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada DJ Pian dan juga DJ Hazwan. Saya rasa saya mulakan perkongsian ni. Inovasi yang dibangunkan ini adalah hasil daripada inisiatif pihak UTM melalui pejabat TNCPI dan juga RMC, yang mana innovation ini adalah untuk mengukur suhu badan dengan menggunakan kaedah yang kita sering dengar lah hari ini yang dipanggil artificial intelligence. Okay, artificial intelligence. AI. Maknanya AI. Secara mudahnya bahasa Melayu dia artificial intelligence ni adalah kecerdasan buatan. Okay. So maknanya dengan penggunaan sistem ini, secara mudahnya kami bangunkan, dia adalah dimaksudkan sebagai portable, maknanya mudah untuk bergerak. Dia seperti cermin mata yang boleh dan mampu untuk mengukur suhu, yang sekarang ni saya rasa rata-rata semua mempunyai pengalaman baru. Itu panggil new normal, right? Norma baru yang mana kita masuk pasar ataupun premis, kita akan perlu diukur suhu badan kita. Betul. So dengan inovasi ini, mungkin kita boleh sebut macam contoh kalau di pasaran raya, kita ada Pak Guard yang akan mengukur suhu kita secara dekat dan cuba contact directly dengan kita. So sistem yang dibangunkan ini, dia adalah non-contact dan dia akan measure dengan kaedah thermal sensor dan juga artificial intelligence. Baik. Maknanya sekarang ni ia berbeza lah daripada kalau kita pergi dekat pusat membeli belah Doktor kan. Lepas tu depan tu ada pengawal keselamatan. Mana ada tak tembak tu? Yang macam ditembak-tembak tu, itu lain kan. Itu lain konsepnya, berbeza dengan apa yang Doktor nak kongsikan hari ini. Dan mungkin kalau paling hampir yang saya terbayang lah Doktor, sebab Doktor tak tunjuk lagi apa benda yang Doktor nak bawakan hari ini. Saya terbayang dekat, kalau dulu dekat airport, lapangan terbang, siapa yang baru pulang tu dia ada kamera thermal untuk mengimbas suhu masing-masing. Siapa yang merah terang tu itu kena tahan tu kan. Dan adakah ada kaitan apa yang Doktor nak kongsikan hari ini untuk kita perkenalkan apakah inovasi tu Doktor? Ya. Okey, DJ Pian. So saya rasa sistem yang dibangunkan ini lebih kurang sama. Maknanya sensor lah, kita sebut sensor di sini. Dia gunakannya adalah thermal sensor. Sensor yang sama seperti yang mungkin kita boleh lihat di airport, yang mana sebelum ini dia lebih kepada statik. Kalau kita lihat, mungkin dia diletak di atas satu monitor. Kalau kita lihat macam ada TV. Kemudian nanti dia akan cuba track ataupun mengikut jejak penumpang-penumpang yang turun tersebut dan mendapatkan suhu bacaan. Yang mana sistem yang dibangunkan tersebut, saya yakin sistem tu telah lama dibangunkan, yang mana sensor-sensornya
adalah lebih sesuai untuk environment seperti yang ada di airport. Contohnya, maknanya dia yang lebih kepada sistem yang kami bangunkan di UTM ini adalah sistem ini dia portable ataupun mudah alih. Mungkin sedikit lagi nanti saya boleh share mungkin kalau di Facebook di JPN. Kita buat live juga kat Facebook ni, nanti kita nak tunjukkanlah apa benda yang kita nak bawakan hari ni. Mungkin awal ni doktor nak tunjuk sekarang ke jap lagi doktor? Kita simpan ujung-ujung lah ya. Ampun. Okey. Dan sekarang mungkin doktor nak ceritakan sikitlah dari segi siapa yang membiayai dana untuk membangunkan inovasi ni, dan mungkin apa motivasi doktor dan sahabat-sahabat di MJIIT di UTM untuk memanfaatkan AI ni untuk imbas suhu badan, doktor. Okey, terima kasih. So saya rasa mungkin saya boleh lanjutkan sedikit tadi. Maknanya sistem yang kami bangunkan ni adalah sistem yang mudah alih. Maknanya secara mudahnya kalau kita lihat orang pegawai keselamatan tu menembak tu, sekarang ni dia cuma perlu pakai cermin mata, hint dia Nanti tu kita akan share. Doktor bukan tengah pakai cermin mata ke tu? Bukan cermin mata yang ni. Bukan. Dia lagi hebat. Ada cermin mata yang khas yang mungkin kita akan share nanti. So bermakna pegawai keselamatan ataupun pihak-pihak yang menjaga premis nanti kita boleh gunakan cermin mata ini terus dapat mengimbas suhu mereka yang hadir ke bangunan atau premis-premis yang ada. Untuk makluman kepada semua pendengar dan juga DJ Pian, projek ini adalah disebut sebagai projek UTM Top Down Grant. Dipanggil UTM Top Down Grant COVID-19 melalui Pejabat Research Management Center UTM dan juga TNCPI. Yang mana projek ini adalah inisiatif daripada UTM sendiri. Kalau saya nak gambarkanlah, inisiatif ini dibuat sewaktu awal-awal PKP yang pertama. Bulan Mac itu. Mac kita mungkin kita lock waktu tu 17 Mac. Lebih kurang. So dalam kaedah waktu tu semua orang mencari-cari untuk penyelesaian kepada penyakit COVID-19 ni. UTM secara proaktifnya telah membuka ruang kepada pensyarah-pensyarah di UTM yang mana pernah ada expertise ataupun kepakaran dalam bidang masing-masing. Maknanya pada tarikh 25 Mac waktu tu saya ingat lagi, waktu tu new norma dia adalah pitching secara online untuk secure grant ini. So grant ini adalah memang daripada dana UTM, saya dimaklumkan, yang mana projek yang kami tawarkan bertajuk adalah Portable and Rapid Body Temperature Measurement untuk mengukur. Kami jangkakan sebenarnya waktu itu bila kami tawarkan ni, projek ni hanya sekitar 2 bulan sahaja. Daripada awal April sehinggalah semalam. So by semalam maknanya 31 Mei tu projek ni perlu disiapkan. So hari ni potong reben ke apa doktor? Belum lagi rasanya. Faham. Tapi alhamdulillah saya rasa ruang yang diberikan daripada pihak IKIM ni mungkin kita boleh share lah apa pihak-pihak universiti sebenarnya sangat proaktif. UTM mengambil langkah yang sangat proaktif untuk membantu pihak kerajaan. Pelbagai projek yang telah dibangunkan. Contoh ini satu saja projek daripada saya sendiri. Kemudian kita di UTM ada juga memang khas untuk COVID-19 ni, contohnya COVID-19 Prescriptive Action and Prediction Tool pun lebih kurang menggunakan AI, Artificial Intelligence ini. Kemudian pengarah Cairo saya sendiri, saya juga dalam Cairo, which is Cairo ni bukan Egypt tu dia panggil Center of Artificial Intelligence and Robotics. Center ni dah lebih kurang 20 tahun. Kami dah lama buat kerja-kerja berkaitan dengan Artificial Intelligence sebelum AI ni jadi agak terkenal. So pengarah saya membangunkan dipanggil ventilator system, DIY ventilator system. Kemudian kami ada portable sentiment analysis on reaction during COVID-19, restricted movement order, sentiment analysis. Kemudian kita ada deploying a social e-community. Ini lebih kepada
projek-projek kalau lihat selepas pandemik ni berlaku, kita lihat pihak kerajaan menawarkan banyak ruang-ruang inovasi kepada pensyarah dan juga penyelidik. Okey, contohnya untuk kita fight lah dengan COVID-19 ni. Okey. So secara ringkasnya projek ini memang dibiayai sepenuhnya oleh UTM dan dia telah dibangunkan dalam tempoh MCO. Memang sangat mencabar, yang mana kami tak boleh keluar, kami masih lagi terikat dengan klausa-klausa kan, perkeliling-perkeliling daripada MKN, daripada universiti sendiri. Tapi dalam masa yang sama, alhamdulillah saya rasa penyelidik-penyelidik yang ada di UTM MJIT ini memang bertungkus lumus lah, sehingga even semalam pun kami masih lagi fine tune beberapa perkara untuk tujuan pagi ni pun ya juga. So maknanya projek ni lebih kurang 2 bulan lah di JPN yang telah dibangunkan. Okay, mungkin saya boleh extend sedikit. Dari hasil kajian kami ni, kami diberi pihak MOSTI membuka ruang seluas-luasnya untuk para penyelidik untuk meneruskan kajiannya dengan dibiayai dana penyelidikan daripada pihak MOSTI. So pihak kami, saya sendiri, UTM, ada beberapa penyelidik juga terus menggunakan atau extend ataupun menambah baik projek yang sedia ada ini untuk demi menyelesaikan kemaslahatan masyarakat lah hari ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah bila ada motivasi tu macam doktor sebutkan tadi tu, itu menyebabkan doktor dan sahabat-sahabat di UTM khususnya bersemangatlah, walaupun doktor sebut dalam tempoh 2 bulan orang lain duk PKP di rumah tapi kita tetap membangunkan, guna pakai AI itu sebaik mungkin untuk dimanfaatkan. Cuma kejap lagi lah doktor untuk pusingan kedua ni, mungkin kita nak cerita lebih lanjut tentang kita nak perincikan lebih lanjut apa itu AI dan macam mana doktor dan tim memanfaatkan AI, artificial intelligence tu. Kita dah sebut dah tadi dah, cuma mungkin nak memahamkan betul-betul orang biasa macam saya ni, asal kampung doktor, macam mana nak faham AI itu boleh dimanfaatkan untuk mengimbas suhu badan kita pun boleh diimbas dengan teknologi yang kita, kalau kita buat penyelidikan sebaiknya lah menerusi AI ni. InsyaAllah doktor boleh Ya. Boleh. Baik doktor. Okay. Dan untuk sahabat pendengar semua, kalau katakan ada sebarang soalan serta pengalaman dan juga perkongsian, anda boleh ajukan terus saja ke Facebook lah kami, Facebook IKIM FM. Sambil-sambil ajukan soalan, anda boleh sharekan video ini serta nombor WhatsApp kami 0112900404. Kami nantikan soalan-soalan dan juga perkongsian daripada anda ya. InsyaAllah. Jangan ke mana-mana, kita sambung pusingan berikutnya untuk analisis di Warna Pagi. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Di Uhud itu kau laksana singa yang garang, menerjang berani ke medan perang. Kau bukti mujahidah nan wajah, berjuang demi Allah dan Rasulnya.
lidah sejati, gerak hatimu umpama angin. Buat teman kau menjadi bayu yang membelai, buat musuh kau menjadi badai yang menghancurkan. Kau relakan segulung kesedihan demi tersebarnya lautan keimanan. Oh Safia, keayuanmu pada ketabahan, keindahanmu pada keberanian. Kaulah lambang mujahidah berkalung pedang. Kini kebanyakan industri kecil dan sederhana di negara kita terkesan dari sudut ekonomi akibat dari penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pihak Radio IKIM mengambil inisiatif dengan memberikan 50% diskaun untuk semua pakej yang disediakan serta pakej iklan percuma bernilai RM15,000 dalam bentuk ROS package untuk setiap pembelian bagi membantu semua pengusaha industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik ini. Jana semula bisnes anda dengan mengiklankan produk anda di Radio IKIM. Keterangan lanjut sila hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kini layari www.ikimniaga.my untuk mendapatkan buku-buku, CD, DVD keluaran IKIM serta perkhidmatan perundingan dan sebagainya. Hanya dengan satu klik, produk IKIM menjadi milik anda. Layari www.ikimniaga.my hari ini. Dengarkan kami di Ipoh, Perak 102.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ada masa lagi mendengarkan Warna Pagi bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini dah 8.50 pagi di pagi Isnin, dan kita masih lagi bersama untuk analisis kita pagi ini. Menarik tajuk pagi ini tentang teknologi berasaskan Artificial Intelligence ataupun AI bagi mengimbas suhu badan. Yang berbahagia Dr. Muhammad Ibrahim Syafi'i dari Universiti Teknologi Malaysia bersama kita. Alhamdulillah, terima kasih doktor, dan juga terima kasih sahabat-sahabat kita yang turut menonton di Facebook Live. Ini pun rasanya bila kita cerita doktor tentang normal baru, semua orang duk Facebook Live, semua orang duk Skype, semua orang duk Webex, Meet, semualah kan. Itu dah satu normal baru kita dalam PKP ni, dan mungkin di kalangan researchers ataupun para penyelidik pun ada juga sesuatu yang nak dibawakan, termasuk doktor juga di UTM doktor dan hari ni kita nak cerita mungkin macam mana AI itu dimanfaatkan untuk menggunakan untuk jadi satu alat untuk mengimbas suhu doktor. Ya. Okay, terima kasih Pian ya. Dan juga DJ Azwan. Okay, secara mudahnya lah, mungkin pagi ni kita ada sesi akademik sedikit. Mungkin yang sesiapa mungkin agak nak tahu definisi AI itu secara mudahnya, saya selalu bawa analogi sebab pensyarah ni mengajar kan di dalam kelas. Jadi saya suka untuk membawa pelajar-pelajar ni sebelum kita introduce atau perkenalkan equation matematik yang agak kompleks. So lebih cara untuk kita mendekati pelajar-pelajar ni, kita beri analogi dulu. Contoh saya rasa saya ada share tu gambar kerusi. Kalau kita lihat kerusi makan, kerusi bangku di klinik contoh. Okay, kerusi mungkin di tapak permainan, taman permainan contoh.
kita sebagai manusia, kita mengambil perkara itu secara mudah sebab kita tahu itu adalah kerusi. Tapi mungkin DJ Pian ataupun DJ Azwan, apakah ciri-ciri yang menyebabkan kita mengatakan itu adalah kerusi? Boleh Kita lihat, tempat duduk. Jadi tempat duduk lah itu. Untuk melabuhkan punggung. Kan? Seperti DJ Azwan punya kerusi tu kan. So maknanya ciri-ciri, kita sebut ciri-ciri ni yang menentukan itu adalah features ataupun perkara-perkara yang kita menentukan itu adalah kerusi. Tempat duduk, ada kaki. So sebenarnya AI ni adalah satu bidang yang mana kita boleh sebut sebagai teknologi kecerdasan buatan yang merupakan salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu benda mempunyai kepintaran seperti manusia. Tetapi masih lagi limited pada khemah saya lah. Okay. Contoh kalau kita lihat tadi, ciri-ciri kerusi tadi tu, kita akan ambil ciri-ciri itu dan kita akan modelkan dia dalam bentuk mathematical function, equation matematik. Itu yang biasanya dalam AI ni, dia punya challenge dia adalah untuk kita menyujudkan satu persamaan untuk kita mengatakan kerusi ada tempat duduk dan ada ciri-ciri kaki dia, itu adalah kerusi. So kaedah yang sama kita boleh guna pakai untuk perkara-perkara yang lain. So secara mudahnya contoh, kalau kita lihat dalam pengimbas suhu yang kita bangunkan di UTM ini. So kaedah AI yang kami gunakan, ada dua perkara yang kami melibatkan AI dalam membangunkan sistem ini. Pertama, secara mudahnya dalam tempoh masa yang diberi, kami menggunakan face detection ataupun kaedah mengecam muka. Kaedah mengecam muka ini maknanya kalau kita lihat telefon-telefon terkini dah ada dah. Kita boleh tahu di mana muka dalam satu-satu gambar. Okay? So itu AI pertama yang kami wujudkan. Maknanya ciri-ciri muka, ciri-ciri kerusi tadi, mungkin kita boleh relatekan sama. Apa yang menyebabkan kita katakan itu muka DJ Hazwan ataupun DJ Pian? Ada mata, hidung, mulut, dahi. So, lebar, luas, bujur, tirus, sirih, segala bagai itu lain lah. Ciri-ciri lain. Betul, itu ciri-ciri yang lain. Detail sangat tu. Estetik dia kan. Pipi paus di layang. Ambon. Okay. So maknanya ciri-ciri mata, hidung ini kita gunakan dia untuk kita tentukan ini adalah ciri-ciri untuk kenal pasti ini adalah muka. Okay. Itu AI pertama yang kita gunakan dalam pembangunan sistem yang kita bangunkan ini. Ciri yang kedua, kita perlukan, kalau hari ini mungkin ramai yang kita sebut sebagai data analytic, penganalisis data, kerja yang agak mungkin mewah hari ini. Dan dalam keadaan COVID ni, ini antara kerja yang pelajar-pelajar saya sendiri dipanggil untuk diinterview dalam tempoh PKP kerana keperluan dia agak mendesak dan sangat diperlukan. Jadi kalau kita lihat, perkara kedua yang kami bangunkan dalam projek ini adalah kerana kalau kami hanya mengharapkan thermal sensor sahaja. Thermal sensor ini secara mudahnya dia ada tolerance, temperature tolerance, ada toleransi suhu lebih kurang dalam 1 degree Celsius, which is itu bukanlah perkara yang baik untuk kita gunakan, terutamanya untuk suhu badan manusia. So jadi kita gunakan beberapa perkara. Contoh dalam AI ni, mungkin satu lagi istilah yang boleh saya perkenalkan di sini, kita panggil dia English term dia kita sebut machine learning. Secara mudahnya dalam bahasa Melayu, translation ni kita sebut sebagai pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin ini, kalau kita lihat muka tadi, kita gunakan ciri-ciri muka, tapi untuk menentukan suhu ni, kami akan gunakan suhu sekitar. Bilangan, sebab kami menjangkakan kami akan gunakan sistem ini di halayak ramai. Jadi antara perkara yang kami pertimbangkan adalah bilangan orang dalam satu-satu masa. So ini juga adalah ciri-ciri dalam kami bangunkan sistem AI yang kita bangunkan dalam perkara yang kedua ini. Perkara pertama tadi muka kan? Perkara kedua ini adalah suhu yang tepat. Suhu yang tepat. Tapi secara ringkasnya, ciri-ciri inilah yang digunakan untuk kami katakan kami menggunakan artificial intelligence
iaitu pembelajaran mesin dalam membangunkan sistem ini. Okey, on top of that, maknanya selain daripada itu juga kami ada perkakas-perkakas. Okey, perkakas-perkakas yang telah kami bangunkan sendiri. Pastilah sensor tu kami beli daripada luar. Tapi dalam keadaan MCO ni ataupun all the world's pandemic ini, kami menghadapi cabaran yang sangat-sangat luar biasa untuk mendapatkan sensor ini. Okey. Jadi maknanya secara mudahnya sistem ini dibangunkan dengan perkakas-perkakas dan juga perisian. Okey. Perkakas ini kami fabricate, kami wujudkan, nanti mungkin kami share nanti. So akhirnya perisian-perisian yang kami bangunkan ini ada dua ciri tadi itulah yang penting. Dua komponen AI, pertama untuk muka dan juga yang kedua untuk kita dapatkan suhu yang lebih tepat. Okey. Masih lagi ada beberapa perjalanan yang kami perlu validasi. Dalam tempoh 2 bulan ni mungkin insya-Allah kami akan teruskan. InsyaAllah semoga ada dana-dana baru untuk kami teruskan projek ini, insyaAllah. Tapi secara mudahnya sistem ini kalau pada jarak, saya mungkin ada persoalan yang ditanya, berapa jarak yang sesuai untuk kita mengukur. Contoh kalau kita tengok yang pegawai keselamatan di pusat-pusat beli belah. Dia panggil dekat dengan kita. Lebih kurang saya rasa 3 cm. Okay. 2 cm, 3 cm. Yang baru-baru ni kita ada isu pegawai keselamatan mempunyai jangkitan COVID ini. Pada jarak yang dekat itu kita social distance 1 meter kan. So that's why kami punya concern bila kami bangunkan ini, kami cuba beberapa distance. So dalam kami bangunkan ini, kami berjaya mendapatkan jarak yang selamat itu, iaitu 100 cm. Awalnya kami mula dengan 80 cm ke 1 meter, which is 100 cm. So maknanya dalam pembangunan AI komponen yang kedua tadi tu, jarak itu memain peranan. So lihat kalau saya boleh rungkaikan balik tadi, saya share tadi AI tu apa, kerusi kan. Ciri-ciri kerusi tu apa? Ada ada kaki, ada tempat untuk duduk. Muka, ada hidung, ada mulut, ada mata. Bila kita gunakan AI ni dalam pembangunan sistem kita, ciri-ciri untuk mendapatkan suhu yang tepat tadi, pertama tadi suhu ambient, suhu kawasan. Kemudian kami dapatkan bilangan crowd, maklumat bilangan orang di situ. Kemudian jarak itu main peranan. Kerana ini adalah thermal sensor. Yang memang awalnya dibangunkan bukan untuk body measurement, suhu badan. Jadi AI telah membantu untuk memperhalusi ataupun memperbaiki kualiti suhu. Jadi maknanya tiga ciri-ciri yang kami pertimbangkan setakat ini, iaitu bilangan orang, suhu kawasan dan juga jarak. So jarak yang kami cuba dapatkan insya-Allah 1 meter. Supaya dia kekal pada jarak social distance yang kami dan kita semua tahu. SOP itulah kan. SOP itulah DJ Azwan. Baik, menarik. Jarak dia 1 meter lah. InsyaAllah. Maknanya tak adalah kita pergi, tu kadang-kadang kena tembak, macam yang nak tembak tu kan kena tunjal kadang-kadang doktor. Macam tolak macam tu. Ini marah kat aku ke apa? Tahulah ramai orang sebab macam doktor sebut tadi lah, ramai beratur. Ia mungkin memakan masa yang lama sebab kita nak cek seorang demi seorang. Tapi kalau ada AI ini dimanfaatkan sebaik mungkin boleh mengurangkan, menjimatkan masa juga doktor kan. Itu satu kelebihan dan manfaat daripada AI ni. Cuma doktor macam nak tahu juga, macam doktor cakap, bila dapat kita melalui teknologi yang ada ni, boleh nampak dia punya suhu tu tepat. Tapi adakah tepat itu 100% tepat ataupun mungkin ada peratusan lain bila kita gunakan teknologi ni doktor? Itu pun menjadi perbincangan doktor accuracy ataupun ketepatan peimbasan tu doktor. Benar. Terima kasih soalan daripada DJ Azwan. Susah dan mencabar tu soalan tu. Dia engineer. Jadi sebenarnya itu masih lagi ruang kami untuk perbaiki. Tapi maknanya pada apa yang kami bangunkan sekarang ini, pada jarak yang sesuai ataupun sekitar 80 cm ke 1 meter tadi tu, maknanya accuracy kami allow up to the tolerance sekarang ni, walaupun kami letakkan 1 degree Celsius
which is tinggi benda lah tu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya yang paling penting adalah bila kami bangunkan sistem ini, kami nak lihat dia panggil elevated temperature. Okey, maknanya berapa suhu kenaikan. So secara mudahnya bila kami bangunkan sistem ni DJ Hazwan bila kita dapatkan orang tu menghampiri kepada sensor kita akan lihat ada kita panggil proportional ataupun berkadar terus kepada jarak. Itu yang kami katakan nilai jarak itu digunakan kepada sistem AI yang kami bangunkan untuk bahagian kedua ini. Jadi betul kami masih lagi ada sedikit validasi yang perlu kami lakukan untuk memastikan akurasi itu akurasi yang dibenarkan. Kalau kita lihat the real human temperature, manusia punya pengimbas suhu, kalau yang mungkin satu yang tembak yang paling tepat mungkin diletakkan ke dalam telinga kita itu, dia claim up to 0.3 degree Celsius. Okay, so perbezaan dia. Tapi namun begitu kalau kita lihat suhu normal manusia ini dia ada range, ada julat. Mungkin Pian pagi ni 36.8. DJ Azwan sihat juga. Pagi ni mungkin 36.4. Tadi masa masuk tadi apa Pak Gad tengok 35.6. Aircon kita baru doktor, kita baru aircon sejuk doktor agaknya. Ingat dekat Cameron Highland lah. Allah. Okay. Jadi julat-julat suhu ni sebenarnya main peranan untuk kami memperhalusi suhu yang kami perlu dapatkan. Sebab julat suhu ini adalah cabaran saya rasa. That's why dalam tempoh dianya memang agak mencabar, tapi namun begitu pengalaman kami sebelum ini insya-Allah membantu dalam membangunkan sistem ini. So mungkin secara mudahnya lah DJ Azwan tadi soalan yang ditanyakan tu, akurasi yang setakat ni kami masih lagi agak mencabar sekitar ke 1 degree Celsius. Tapi insya-Allah dengan bantuan AI ni, cuma kelebihan dia tadi jarak lah, kami boleh kekalkan jarak. Tapi maknanya secara mudahnya kalau orang tu datang dekat dengan sistem ni, suhu dia memang dah 38 ataupun 38.5, insya-Allah sistem kami boleh rekodkan. Sebab kalau kita lihat flow system ataupun sistem imbasan di airport-airport juga, sebenarnya mungkin dia ada kaedah SOP yang berikutnya, mungkin perlu detailing out ataupun kita perlu dapatkan suhu yang lebih tepat. That's why dia pergi ke human body temperature. So secara rawaknya sistem ini insya-Allah kami cuba dapatkan akurasi yang lebih baik. Tapi namun begitu dengan julat, pertimbangan julat, insya-Allah akurasi ini akan diperbaiki. Dan juga dalam keadaan sekarang sistem ini boleh dipakai kerana kita boleh nampak perbezaan yang ketara nanti. Jika ada perubahan antara katalah A 37.2, Azwan tadi masuk 35.6. Suddenly ada seorang pegawai keselamatan tu sendiri yang kita rekodkan 37.9. Mungkin kita boleh pertimbangkan yang pegawai keselamatan ni mungkin suhu sebenarnya 38.4 yang suhu demam. Jadi sistem ini itulah pembangunan yang telah dibangunkan. Masih ada lagi ruang-ruang yang boleh diperbaikilah DJ Azwan, DJ Pian. Tapi macam biasa kita sebut peranti, devices ataupun alatan ni doktor, bila satu inovasi dibangunkan, ada yang saiznya banyak, nak berangkut bagai kan doktor, kan, nak letakkan di satu tempat. Ada inovasi yang alhamdulillah berjaya dibangunkan dengan satu yang sangat portable, sangat mobile, boleh dibawa ke mana-mana, senang, mudah diguna, user friendly dan sebagainya untuk siapa-siapa saja menggunakannya doktor. Itu pun saya rasa satu faktor ataupun satu aspek yang perlu diambil kira juga, supaya ia tidak, sebab ia akan melibatkan harga, melibatkan saiz, berat dan sebagainya, selain manfaatnya ataupun kegunaannya. Kejap lagi untuk pasangan ketiga ni doktor kena tunjuklah, doktor cakap macam-macam teknologi kan. Tapi doktor kena bagi tahu pada kita apa inovasi yang doktor bangunkan, supaya kita boleh tengok dan sama-sama nampak macam macam ni rupanya AI yang doktor sebutkan seawal tadi untuk mengimbas suhu badan manusia. Ya betul, sebab sekarang ni pun kita dah imagine macam teknologi yang ada sekarang ni macam yang dekat airport tu lah. Tapi mungkin doktor boleh tunjuk sebentar lagi bagaimana apa yang doktor maksudkan, yang doktor cerita selama ni, kita dapat tengok
tengok secara fizikalnya InsyaAllah. Agak-agak dari sana doktor boleh scan tak imbas suhu Hazwan? Betul tak 35.6 tadi tu? Bahaya kalau boleh suhu terus macam gini. Allah. Okey, apa pun doktor, kita nak berehat kejap. Kita akan kembali kejap lagi untuk bicara lebih lanjut untuk analisis kita hari ini. Dr. Muhammad Ibrahim bersama kita nak cerita tentang satu inovasi memanfaatkan artificial intelligence untuk mengimbas suhu badan. Ya, anda ada perkongsian ataupun soalan, terus ajukan saja di Facebook live kami, Facebook IKIM FM, ataupun di WhatsApp kami 01129004. Menarik ni, kita pun hari ini macam belajar. Ui, dahsyat betul. Apa yang kita nak belajar bersama menerusi segmen analisis. Jangan ke mana-mana, dengar dulu Nice dengan lagu mereka Sesekali Diuji. Ya, terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Inforia Islami. Apa jua bala bencana singgah menerpa, menguji jauh mananya sabar kita. Mungkin selama ini kita terlupa. Kita terlalu leka dengan nikmat kurniaannya, maka diberi sedikit ujian, menguji tahap keimanan di jiwa. Bila kesusahan terasa hidup terlalu payah, berbagai persoalan menerjang, baru minta petunjuk hidayah. Usah berputus asa kerana ada rahmat di sebaliknya yang tidak kita ketahui. Dalam hidup ini teruslah berdoa pada Allah, Pengasih, Pemurah dan Penyayang. Soalan menerjang, baru minta petunjuk hidayah. Usah berputus asa kerana ada rahmat di sebaliknya yang tidak kita ketahui. Dalam hidup ini teruslah berdoa pada Allah, Pengasih, Pemurah dan Penyayang. Kita terlalu leka dengan nikmat kurniaannya, maka diberi sedikit ujian, menguji tahap keimanan di jiwa. Seluruh dunia sedang memerangi wabak coronavirus COVID-19 yang telah menjangkiti ratusan ribu individu dan meragut ribuan nyawa. Justru dalam usaha mengekang wabak ini dari terus menular, Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan bagi individu yang tidak mempunyai gejala pernafasan agar menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu bergejala seperti demam, batuk dan bersin. Kerap membasuh tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Manakala bagi individu yang ada gejala pernafasan, pastikan anda sentiasa menggunakan penutup mulut dan hidung.
Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang digunakan ke dalam tong sampah dan basuh tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Segera dapatkan rawatan awal dan maklumkan sejarah perjalanan kepada doktor yang merawat. Untuk maklumat lanjut berkaitan COVID-19, layari laman sesawang www.infosihat.gov.my. Pesanan kekang penularan COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini, dan kita masih lagi bersama untuk analisis kita pagi ini. Pastinya kita sedang membincangkan tentang satu teknologi yang berasaskan AI ataupun Artificial Intelligence bagi mengimbas suhu badan, dan pencerahannya dibawakan oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Ibrahim Syafi'i dari Universiti Teknologi Malaysia. Ya, Alhamdulillah. Nampak tak doktor dah pakai apa tu? Doktor dah nampak macam Robocop pun ada sekali tengok. Tapi adakah itu yang doktor maksudkan sejak awal pagi tadi untuk sebagai pengimbas suhu badan yang menggunakan AI itu, doktor? Macam Cyclops, doktor. Ada keluar cahaya ke tak? Nanti sampai jauh nanti. Silakan, doktor. Okey, DJ Pian dan DJ Azwan, yang dimaksudkan daripada awal perbincangan kita daripada pagi tadi, dari 8.30 tadi. So inilah yang telah dibangunkan. Cuma mungkin kita boleh disclaim sikit, cermin mata ni sebenarnya memang dah ada di pasaran. Cuma dia memang digunakan untuk visualize. Kalau mungkin sebelum ni kita tengok melalui monitor, TV. Tapi dengan cermin mata ini, kita mampu menjadikan sistem imbasan suhu itu secara mudah alih ataupun portable tadi yang saya maksudkan. So maknanya kalau kita lihat, mungkin sesiapa yang lihat di Facebook, inilah cermin mata yang dimaklumkan tadi tu. Sebab saya ada dengan earphone ni, agak susah sikit nak pakai dia. Okey. Okay. So yang kami bangunkan adalah kotak yang berwarna hitam ini. Okay, dalam sistem ini secara mudahnya kami ada awalnya kami cuba bangunkan secara terus melalui kaedah imbasan suhu, peranti imbasan suhu. Maknanya kalau kita tengok tadi kronologi artificial intelligence itu, pembelajaran mesin itu adalah satu subtopik dalam artificial intelligence. So apa yang kami cuba bangunkan awalnya untuk kotak hitam ini, kami gunakan thermal sensor. Kami cuba gunakan, dalam istilah dia panggil deep learning. Deep learning ni kalau kita boleh lihat daripada istilah dia dipanggil pembelajaran dalam. So kami cuba bangunkan cermin mata ini dengan menggunakan algoritma pembelajaran dalam atau disebut deep learning tadi, yang mana kalau kita lihat, ini adalah microprocessor kita ataupun komputer kecil yang kita gunakan. Sekecil ini sahaja komputer kita untuk kita membuat processing dia untuk menggunakan dua AI yang telah disebutkan tadi. So secara mudahnya maknanya dua AI yang pertama adalah untuk mendapatkan muka tadi, dan juga yang kedua tadi untuk kita tentukan suhu dengan lebih tepat, hanya diproses menggunakan komputer sekecil ini. So bermakna ini dah komputernya, dan ini adalah peranti yang kami bangunkan. So yang betul-betul kami bangunkan adalah bukan cermin mata ini, tapi cermin mata ini adalah peranti untuk melihat suhu terus. Mungkin nanti kalau ada ruang nanti kita boleh showcase apa yang doktor nampak di sebalik lens tu lah. Okey, di sebalik ni kalau kita lihat sebenarnya, kalau saya ada share slide tadi tu, kalau boleh tengok dia ada muka yang kita imbas tu, sama seperti yang kita lihat di airport tu. Kita lihat bila penumpang turun, kita akan dapat imbas suhu dia. So this time around kita akan fokus, kita akan dapatkan suhu. Untuk makluman, mungkin saya boleh share sedikit hasil daripada penyelidikan kita yang tempoh 2 bulan ini. Antara suhu paling tepat yang kita boleh dapatkan adalah di mata atas sebelah kiri, di dahi. So suhu itu kami gunakan face detection tadi tu, ataupun pengenal pasti muka tu. So kami boleh locate di mana ruangan mata, atas mata, di dahi tu. So kami akan dapatkan suhu di situ. So jadi secara mudahnya inilah device yang kami bangunkan dalam tempoh 2 bulan. Yang ini yang kami fabricatkan semua sudah.
So sistem ini insya-Allah 98% ready. Cuma mungkin ada beberapa persoalan tadilah daripada DJ Azwan yang mungkin saya dan tim penyelidik memang harus terus menjawablah untuk perkara ini. So ini adalah inovatif yang kami bangunkan di UTM untuk tempoh 2 bulan. InsyaAllah ada sikit masa lagi kita boleh further improve sistem yang telah dibangunkan ini. Tapi bila doktor tunjukkan macam mana sekecil itu peranti yang kita boleh cipta dan bangunkan tu doktor, maknanya ini memang betul AI lah. Ia bukan sekadar melibatkan kerja-kerja memikirkan kejuruteraan, fakta-fakta dan sebagainya, tapi manfaatnya besar, jauh lebih besar daripada saiz peranti tersebut doktor. Dan ini baru satu contoh macam mana AI ni sangat membantu untuk tambah-tambah lagi dalam kita nak menghadapi pandemik COVID-19 kan. Dan pastinya untuk dalam sektor kesihatan tu sendiri banyak pembangunan ataupun banyak kajian-kajian selidik dilakukan, termasuk juga untuk mengimbas suhu badan manusia. Pada pandangan doktor, apa prospek AI dalam sektor kesihatan ataupun termasuk juga melibatkan devices yang lain doktor? Mungkin doktor nak buat benda lain apa ni? Okey, terima kasih DJ Pian ya. Baru-baru ni kami ada satu sesi bersama Managing Director Axon International Sdn Bhd. Kami di center kami Cairo tadi, kami sebutkan Center of Artificial Intelligence and Robotics yang berada di UTM. Kami memang ada series talk on AI. Mungkin kami boleh menjemput lah. InsyaAllah setiap Selasa petang kami melalui secara virtual kami memberi perkongsian berkaitan dengan AI dan robotics dalam membantu kerajaan untuk menewaskan COVID-19 ini. Cuma mungkin saya menarik di sini sebelum saya jawab soalan Pian tadi tu ya. So yang menarik di sini mungkin kalau Pian realize ataupun lihat sebelum COVID-19 ni banyak istilah-istilah seperti Industrial Revolution 4.0 kan? Berkaitan dengan perkara ini. So mungkin banyak syarikat-syarikat besar melihat antara persoalannya dia letakkan who led the digital transformation of your company. Okay, sebelum kita lihat AI ni lebih besar ya. So antara jawapan-jawapan yang ada lah, mungkin saya letak jawapan ni kepada Pian dengan DJ Hazwan untuk jawab. Siapa yang sebenarnya betul-betul yang telah merubah digital transformation di Malaysia ini secara mudahnya? A. CEO, B. CTO, Chief Technology Officer, C. COVID-19. Jawapannya semua di atas. Okey, jawapannya semua mungkin di atas lah kan. Itu adalah watak-watak yang mampu mengubah digital transformasi. Tapi kalau kita lihat secara mudahnya, COVID-19 inilah menyebabkan saya berinteraksi dengan Pian dan DJ Hazwan pagi ni secara virtual. Betul doktor. Kalau tak doktor kena datang konti. Okey, jadi apa yang kita nak share sebenarnya bila kita sebut COVID-19 ni, betul dia adalah pandemik. Tapi saya bila duduk dengan syarikat-syarikat ni, kita lihat COVID-19 ni adalah sebenarnya boleh menginspirasikan ataupun membuka ruang-ruang baru. Okey, so maknanya secara mudahnya, dulu kalau siapa yang tidak terus di online mungkin agak sukar dalam tempoh MCO ni. So meeting kami untuk bangunkan sistem semua secara online. Dapat barang untuk membangunkan sistem, kami minta Shopee, pos laju, hantar terus ke lab-lab pelajar dan saya sendiri. Untuk kita bangunkan bersama, baru satu hari kita akan duduk bersama untuk integrate. Okay, jadi bila kita lihat itu yang berlaku, AI ini ataupun mana-mana teknologi di bawah IR 4.0 ini sebenarnya sangat-sangat memberi ruang untuk kita menghadapi post COVID-19 ini. Secara mudahnya kalau kita lihat mungkin dalam kami yang bangunkan sekarang ni adalah berkaitan dengan medical management. Mungkin tak terus ke medical, tapi adalah saringan awal. Tapi antara persoalan yang saya agak menarik, contoh seorang kawan saya di lab juga, Dr. Zulhilmi Ismail. Dia bangunkan bersama satu syarikat Jepun, dia buat social distancing di dalam warehouse. Contoh kalau boleh imagine IKEA kan? Dalam tu kan ada macam mana kita nak pastikan social distancing setiap
pekerja-pekerja di dalam warehouse. Kami menggunakan pembangunan AI juga melalui kaedah pengenyaman muka dan juga gerakan untuk memastikan jarak selamat. Itu contoh satu. Kenapa AI ni boleh membantu. Kedua, bila kita sebut during MCO ni ataupun selepas-lepas ini, perkara paling penting mungkin kita tertanya-tanya adalah keselamatan makanan, food security. Betul. Banyak kes sekarang, doktor. Kan? Jadi maknanya kalau kita lihat dekat situ, ruang-ruang AI untuk memain peranan lebih adalah banyak. Contoh, mungkin semua orang dah aware, kita ada sebut urban farming. Kita duduk di bandar Pian, DJ Azwan. So urban farming ni mungkin akan jadi satu ruang yang mana mungkin ramai dah buat DIY dia, tapi kalau kita lihat ada bangunan-bangunan yang abandoned. Kan? Bangunan-bangunan yang mungkin bukan kerana COVID, memang dah abandoned. So kita boleh gunakan existing teknologi yang sedia ada bersama satu lagi istilah saya nak introduce sebelum ni. Kita sebut, mungkin DJ Pian dan DJ Azan aware, kita sebut IoT, Internet of Things. So AI bersama IoT ini akan menjadi catalyst ataupun agent untuk kita mendapat peluang-peluang ataupun membangunkan teknologi secara kecil-kecilan atau yang sebut biasanya ada startup company. Okay. So maknanya di peringkat universiti kami akan membantu bekerjasama. Contoh, kami cuba bangunkan beberapa projek di bawah kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi, dipanggil Private Research Fund, PPRN. So projek-projek ni memberi ruang kepada syarikat-syarikat kecil SME untuk bersama dengan universiti untuk bangunkan dan komersialkan. So ruang yang ada satu itu satu, okay, kemudian teknologi yang kita ada, dan masalah yang mungkin kita perlu hidup dengan new normal ni agak lama sedikit. Kan? Ini antara cabaran-cabaran yang kita ada. So maknanya dengan AI dan IoT tadi itu, insya-Allah mungkin kita tak boleh perangi secara total selagi vaksinnya tak jumpa. Okay? Tapi teknologi yang ada ni, insya-Allah kami yakin AI boleh membantu banyak perkara. Okay. Contoh tadi saya sebutkan social distancing di warehouse, food security, health management. Okay. Kemudian kita boleh kami juga ada bangun satu kaedah yang kami sebutkan, iaitu banyak syarikat yang melihat drone adalah satu alat. Tapi kami di universiti, kami telah bekerjasama dengan satu syarikat kerana dia minat. Kami pun kami melihat dia adalah ruang penyelidikan. So apa yang kami bangunkan adalah aksesoris kepada drone untuk dia syarikat-syarikat ni boleh terus pakai AI pada drone yang dia ada. Okey. Sebab ada soalan juga ni. Ada soalan di Facebook juga ni tentang apa yang seperti mana yang doktor cakap ni. Yang tanya pasal drone Okey, so bermakna drone tadi kalau kita lihat antara awalan kami di peringkat awal tu, drone boleh digunakan untuk kita lihat pergerakan kereta awalnya kan. So maknanya AI punya tools itu boleh kita letak terus di drone. Sebab tadi saya rasa saya cuba menjawab soalan, apakah AI ini boleh digunakan selepas pasca COVID-19? Ya, insya-Allah. Terlalu banyak ruang-ruang yang ada, dan kami di universiti sebagai akademia, kami melihat ini adalah ruang-ruang untuk kami menambah baik skill-skill pelajar-pelajar kami di universiti. Di MJIT sendiri kami ada tempat-tempat modul-modul yang kami tawarkan kepada pihak luar. Menerusi kami ada, kita panggil satu jabatan kecil disebut Sanggangku Renke. Okey, kami Jepun kan. Kami ni Jepun sikit, nama dia Jepun lah. Sanggangku Renke. So ini adalah satu pusat yang mana syarikat-syarikat boleh datang terus ke MJIT untuk mendapatkan konsultansi, boleh mendapatkan perkhidmatan, kerana kami yakin akademia ini sifatnya adalah berkongsi dan membantu serta membangunkan yang pastinya talent-talent yang ada ataupun pelajar-pelajar yang ada. Jadi hasil daripada itu, insya-Allah syarikat-syarikat ataupun negara secara umumnya akan mendapat faedah lah daripada hasil-hasil kajian yang telah kami bangunkan. Mungkin untuk makluman, saya share tadi, Center of Cairo ini telah ditubuhkan lebih kurang lebih daripada 20 tahun. Yang awalnya
syarikat-syarikat luar, Jepun, Australia yang datang berjumpa dengan kami. Bila AI tu jadi keyword sekarang, keyword lah di JPN. So alhamdulillah banyak syarikat-syarikat datang untuk bekerjasama. Kami lihat ini adalah peluang-peluang kepada penyelidik-penyelidik untuk berkongsi hasil dapatan mereka, hasil kajian mereka. Menarik itu. Banyak besar peluang dan juga banyak dan besar juga hikmah yang kita dapat ya doktor daripada pandemik COVID-19 ni seluruh dunia, termasuk kita di Malaysia pun ada antara kita yang dapat memanfaatkannya. Tapi nak kata terima kasih COVID-19 tidak jugalah kan. Tapi kita belajar sesuatu lah macam mana kita perlu teruskan perjalanan kehidupan kita doktor kan. Dan masing-masing ada kepakaran masing-masing untuk dimanfaatkan, termasuk doktor dan sahabat-sahabat di MJIIT UTM untuk membangunkan satu peranti khas ataupun satu teknologi berasaskan AI untuk mengimbas suhu badan. Tahniah doktor in advance, semoga kita harapkan berjaya di masa akan datang insya-Allah. Dan terima kasih banyak-banyak sebab sudi berkongsi dengan kita pagi ini dan juga sahabat-sahabat pendengar dan penonton Facebook IKIM. Ya betul. Dan mungkin sebagai di hujung-hujung ni mungkin juga kesimpulan untuk cerita kita hari ini doktor, topik kita hari ini doktor. Dan mungkin nasihat juga untuk anak-anak muda kita doktor. Silakan. Okey, terima kasih DJ Azwan DJ Pian. Saya menjangkakan AI ni adalah satu teknologi yang sangat berguna. Okay, kerana saya melihat ini pandangan ya. Ini pandangan kerana syarikat-syarikat besar di luar mereka ada teknologi yang jauh mungkin lebih maju. Tetapi bila kita sebut AI ini, mungkin saya guna istilah customize. Customize ni maknanya untuk kita mendapatkan satu model ataupun pembangunan AI yang menyeluruh, pakar-pakar tempatan untuk bidang-bidang tertentu. Contoh, bila kita sebut AI ni adalah alat. Bila kita sebut AI digunakan di agriculture ataupun di pertanian. People in AI dia tak boleh menyelesaikan secara bersendirian. So bila kita sebut pasal katalah pokok kelapa sawit, siapa yang lebih hebat tentang kelapa sawit? Mereka yang ada di Khatulistiwa, negara kita di Malaysia. Jadi AI ni adalah satu ruang yang mana kita boleh customize human capital kita untuk masyarakat-masyarakat kita di Malaysia. Okay, so maknanya ruang-ruang ni sangat besar untuk pelajar-pelajar muda. Kami mengambil ruang ni lah di JPN. Jemput kami di MJIIT ada scholarship untuk tahun ni untuk belajar di MJIIT. Di peringkat sarjana muda, sarjana dan juga di peringkat doktor falsafah. Kami ada scholarship yang ditawarkan. Boleh datang ataupun kontak saya terus pun boleh untuk dapatkan peluang-peluang untuk belajar. InsyaAllah pakar-pakar yang ada di MJIT, di UTM, mereka mampu untuk menghasilkan kajian-kajian seperti di peringkat antarabangsa insyaAllah. So akhir kata saya nak katakan maknanya AI ataupun ilmu ni perlu dicari dan kita insyaAllah akan mendapat hasil yang baik yang boleh diraih hasil daripada penyelidikan dan pembelajaran sebagai akhir katalah saya sebagai seorang pendidik di universiti. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Nampak sangat doktor pun rindu dekat anak-anak murid semua ya. Biasalah pensyarah-pensyarah pun mesti rindu untuk berada di kelas, mendidik dan mengajar, berkongsi ilmu yang terbaik insya-Allah. Untuk hari ini pun kita pun belajar banyak daripada Dr. Muhammad Ibrahim hari ini. Terima kasih banyak-banyak doktor sudi bersama Pian Hazwan dan sahabat pendengar IKIM untuk perkongsian segmen analisis pagi ni doktor. Jumpa lagi insya-Allah nanti. Terima kasih DJ Azwan, DJ Pian. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Itu dia yang berbahagia Dr. Muhammad Ibrahim Syafi'i yang merupakan pensyarah kanan Malaysia Japan International Institute of Technology MJIT UTM. Ya, pastinya untuk topik kita hari ini bercerita tentang teknologi berasaskan Artificial Intelligence AI bagi mengimbas suhu badan. Kalau anda